menunaikan solat fardu Isya secara berjemaah. Kepada Allah Ta'ala berikan kita kelapangan jalan untuk sama-sama kita buat tahlil, kemudian diikuti dengan tarawih, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana Allah Ta'ala pilih kita di antara hamba-hambanya yang dapat duduk di tangan-tangan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, saya mengajak tentang diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan semua untuk sama-sama kita mempertingkatkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana dengan keizinan, limpah karunia, nikmat dan ketetapan Allah, pertamanya dapat kita bertemu dengan Ramadan. Dan lebih-lebih lagi tuan-tuan, hari ini sudah hari yang ke-6 kita bersama dengan Ramadan, malam yang ke-7. Pejam celik, hari ini hari yang ke-6. Sekejap, terlalu cepat masa berlalu. Jadi di kesempatan ini tuan-tuan, saya mengajak terutama diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan untuk sama-sama kita bermuhasabah, menilai dan meneliti semua segala ibadah-ibadah yang kita lakukan, segala amal perbuatan yang telah kita kerjakan selama mana kita bertemu dengan Ramadan, lebih-lebih lagi selama 6 hari ini tuan-tuan. Pertamanya, kita lihat dan kita teliti mengenai solat fardu kita. Bagaimana keadaan solat fardu yang telah kita lakukan? Pertamanya, masanya, adakah di awal waktu, di pertengahan waktu ataupun di akhir waktu? Begitu juga tentang pengisian solat fardu tersebut. Adakah solat itu betul-betul memberi kesan ataupun solat itu sebagaimana biasa, cuma sekadar curahan air di atas daun keladi? Kemudian kita menilai pula tuan-tuan bagaimana ibadah kita sunat yang lain pula. Solat sunat rawatib diikuti dengan solat sunat tahajud, duha, taubat. Bahkan cukup banyak peringatan demi peringatan yang diberikan oleh para ulama, kerana timbul satu golongan di dalam bulan Ramadan ini yang mana dia cukup menjaga puasanya tetapi solatnya tidak dijaga, solatnya tidak dipelihara. Sedangkan solat itu adalah kunci segala ibadah. Sebelum kita mendapati ibadah puasa itu satu ibadah yang terbaik, maka wajib terlebih dahulu kita mendahului menjaga dan memelihara ibadah solat. Jika seseorang itu dia dapat menjaga dan memelihara ibadah solat, maka insya-Allah ibadah yang lainnya akan menjadi baik. Begitu juga seterusnya tuan-tuan, kita bermuhasabah pula tuan-tuan bagaimana ibadah yang lain seperti bacaan Al-Quran. Ramadan ni tuan-tuan, Allah Ta'ala muliakan bukan sekadar kemuliaan ibadah puasa yang menjadi salah satu daripada rukun Islam, tetapi di antara kemuliaan Ramadan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, salah satunya diturunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Nabi sebut Rajab bulan Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulan umatku. Di situ tuan-tuan ulama dibangkit satu persoalan, kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menurunkan Al-Quran itu pada bulan Rajab, sedangkan Rajab itu bulan Allah? Kenapa tidak diturunkan Al-Quran itu pada bulan Sya'ban, sedangkan Rasulullah itu yang menerima Al-Quran, tetapi Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan? Ini tidak lain dan tidak bukan disebut oleh para ulama bahawa sesungguhnya
Al-Quran ini diturunkan di dalam bulan Ramadan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan satu pengiktirafan besar kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya dia rasa teruja dan bertanggungjawab bahawa betapa besarnya rahmat Allah di sebalik penurunan Al-Quran kepada kita. Dan akhirnya tuan-tuan, kita betul-betul menghargai Al-Quran itu, dijadikan sebagai pedoman, rujukan. Bahkan kalau kita lihat di dalam doa-doa para ulama, mereka jadikan wajib ke atas kita untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat. Sebagai sahabat. Sebabnya sebahagian ulama tuan-tuan memberikan peringatan di dalam menjadikan Al-Quran amalan di dalam Ramadan, maka sudah barang pasti Al-Quran itu perlu ada perancangan. Mana mungkin seseorang itu dia tidak merancang dengan baik, dia akan mendapat buah yang cantik. Memang kalau dilihat secara lahiriah tuan-tuan, mana mungkin kita boleh habis bacaan Al-Quran itu 30 juzuk dalam masa 30 hari. Tetapi tuan-tuan kalau diteliti dan dilihat, tidak mustahil. Kerana Al-Quran itu tuan-tuan dalamnya ada 30 juzuk. Dan setiap juzuk itu tuan-tuan ada 10 line. Satu juzuk ada 10 line. Kalau dibaca setiap waktu salat, selepas subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isya, maka daripada 10 line tadi tuan-tuan dibahagikan semula baru dapat 2 line. Kemarin tazkirah tuan-tuan, saya jemput macam tu. Tiba-tiba ada kalangan mereka itu tuan-tuan, oh, ya Ustaz, dah hari yang kelima tuan-tuan baru oh ni besar. Ini dia tuan-tuan. Itu sebabnya perlu ada perancangan. Dan tidak mustahil kita boleh khatam Al-Quran. Mungkin kita boleh baca tuan-tuan sebelum satu line, selepas satu line. Sebelum salat satu line, selepas salat satu line. Setidak-tidaknya tuan-tuan boleh dihabiskan pada hujung Ramadan insya-Allah dengan izin Allah. Begitu juga diikuti dengan ibadah-ibadah yang lain. Sedekahnya tuan-tuan. Dan kemuncak di dalam Ramadan ibadahnya adalah puasa. Kerana puasa ni tuan-tuan, pertamanya dalam banyak-banyak ibadah tadi, dia adalah salah satu daripada rukun Islam. Rukun Islam itu berapa tuan-tuan? Keberapa? Keberapa? Ini banyak lagi soalan lepas ni saya bagi, biar tak payah balik. Ada setengah riwayat tuan-tuan, rukun Islam yang ketiga. Ada setengah riwayat rukun Islam yang keempat. Nak jadi orang putih jadi keempat tuan-tuan. Kalau dilihat pada hadis 40, Rasulullah sebut itu rukun yang keempat selepas daripada zakat. Sebabnya kemuncaknya dalam Ramadan ni tuan-tuan, Allah Ta'ala muliakan Ramadan dengan didatangkan puasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Nampak anak bulan, puasa. Lalu tuan-tuan, dalam ibadah puasa ni tuan-tuan, kita lihat balik, kita teliti balik tuan-tuan. Mula-mula kita ambil ayat Quran. Ni tuan-tuan, bulan Syaban lagi tuan-tuan, orang dah hafal dah ayat ni. Tengok, belum saya baca lagi semua dah senyum dah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu ibadah puasa sebagaimana yang telah difardukan kepada mereka-mereka yang terdahulu, la'allakum tattaqun, untuk supaya kamu itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ulama tafsir kata apa tuan-tuan? Setiap ayat perintah, ayat yang mengandungi perintah, dan pada awal ayat tersebut ada dikaitkan tentang
iman, maka sudah barang pasti bahawa sesungguhnya untuk melaksanakan perintah tadi, mestilah orang itu pertama sekali dia beriman benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama. Maknanya apa tuan-tuan? Orang yang nak melaksanakan puasa yang betul-betul diingini oleh Allah, orang itu mesti dia siapkan dulu, baikkan dulu, kemaskan dulu keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak baik iman dalam dirinya tuan-tuan, mustahil dia boleh mendatangkan, menunaikan ibadah puasa yang sebenar-benarnya sebagaimana yang diingini oleh Allah. Kemudian tuan-tuan, ibadah puasa ini juga di antara ibadah yang Allah Ta'ala terus kaitkan tujuan dan matlamat disyariatkan. Apa dia tuan-tuan? La'allakum tattaqun. Orang yang menunaikan ibadah puasa, pasti dia akan menjadi orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Takwa ni tuan-tuan, satu kedudukan yang tidak ada mulia kecuali dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang kita nak ni tuan-tuan. Ini yang duk kita cari-cari, yang kita kejar-kejar kan tuan-tuan. Itu sebabnya dalam meletakkan ta'arif ataupun pengertian puasa ni tuan-tuan, tidak cukup dilihat pada zahir dan tidak cukup dilihat pada mata fiqah saja, bahkan perlu ditambatkan, dihebatkan, dikemasinikan lagi dengan tasawuf. Kalau tidak tuan-tuan, zero. Itu yang Nabi kata, puasa kamu itu jangan hanya sekadar lapar dan dahaga. Apa ulama fiqah kata tentang puasa? Menahan diri daripada lapar dan dahaga, daripada mula menahan diri daripada lapar dan dahaga dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, daripada mula terbit fajar sehinggalah terbenam matahari dengan niat yang tertentu. Selesai. Soalan kedua untuk malam ni tuan-tuan, ada rukun ke puasa ni? Ada ke tak? Tak ada, saya balik. Ada ke? Ada ke tidak? Berapa? Rasa-rasa. Berapa? Saya ni orang Pulau Kelang. Jangan orang Putih pula. Berapa? Pandang kiri, pandang kanan. Berapa tuan-tuan dalam hari puasa ni? Jangan terkebil-kebil biji mata. Hari ni hari yang ke-6, nak esok 7. Takkan tak tahu lagi rukun tuan-tuan. Syarat sah ibadah tu tuan-tuan mesti tahu rukun dia. Mana wajib, mana sunat. Awal Ramadan dari tu tuan-tuan, masuk hari yang kedua, saya pergi tazkirah satu tempat tuan-tuan. Bila tanya rukun puasa, mana ada rukun puasa Ustaz? Kacau. Tuan-tuan, setiap ibadah ada rukun. Mana boleh tidak ada rukun? Berapa? 5. Lagi? Ada lagi? Tuan-tuan, itu sebabnya sebelum kita masuk puasa ada persiapan. Hari ni tak nak kena cerita lagi balik. Nak masuk puasa tuan-tuan, ulama garis pandukan ada persiapan. Apa persiapan dia? 3. Pertama sekali tuan-tuan, nak masuk bulan Ramadan, nak menunaikan ibadah puasa ada 3. Pertama sekali ulama kata mesti seseorang itu dia mengetahui segala selok-belok Ramadan dan mengetahui selok-belok perkara yang bersangkutan dengan puasa. Yang kedua tuan-tuan, nak masuk Ramadan ni, ulama kata mestilah memperbaiki dan menambah baik keimanan seseorang itu dengan Allah. Kalau iman dia tak baik tuan-tuan, dia akan melalui Ramadan ini seperti mencurah air di atas daun keladi. Orang puasa dia puasa, orang pergi tarawih dia pergi tarawih, orang baca Quran. Tetapi apa yang dilakukan tidak lebih hanya sekadar mengikut-ngikut, tetapi dia tak tahu apa benda itu. Jadi kosong.
Ini yang masalah tuan-tuan. Cuba bayangkan tuan-tuan. Pernah kita terfikir tuan-tuan, kita solat tuan-tuan dah 20 tahun, 30 tahun solat tuan-tuan, masih kita tanya betul ke tak Allah Ta'ala tu wujud? Pernah ke timbul dalam pemikiran kita tuan-tuan, 30 tahun, 40 tahun kita puasa tuan-tuan, tapi masih lagi tuan-tuan dalam hati kita tu tidak ada bunga kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pernah tak? Puasa tiap-tiap tahun puasa, yang penting raya. Cuba bayangkan tuan-tuan, 30 tahun takkan masih hati itu tak ada rasa menjiwai kewujudan dan kecintaan dalam dirinya kepada Allah. Sedangkan Allah Ta'ala kata sebut tadi, la'allakum tattaqun. Maknanya tuan-tuan, ibadah kita itu masih terlalu banyak perkara-perkara yang bersangkutan dengan ibadah tersebut kita tak tahu. Rukun puasa 2, pertama niat, yang kedua menjaga dan memelihara diri daripada lapar dan dahaga dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kemudian tuan-tuan, tak cukup dengan itu, ulama tasawuf meletakkan bahawa sesungguhnya ibadah puasa ini tidak cukup sekadar menjaga dan memelihara lahiriah, tetapi lahiriah tadi perlu juga dijaga dengan batiniah, dalaman. Mana lahiriah yang perlu kita jaga tuan-tuan? Di antaranya tadi, apa dia tuan-tuan? Iaitu menjaga dan memelihara daripada lapar dan dahaga, makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tetapi dalam masa yang sama, kita jaga juga tuan-tuan, perlu pelihara dari diri kita, iaitu mata kita, pandangan mata, telinga, pendengaran, lidah, 2 tangan, 2 kaki, perut kita kena jaga tuan-tuan, kemaluan. Semua itu perlu dijaga. Bila perkara tersebut berhadapan dengan maksiat, Nabi ajar, ana shaim, aku puasa. Itu sebabnya tuan-tuan, Ramadan ini ulama sebut tuan-tuan, madrasah tarbiyah, tempat pendidikan. Di sini kita nak belajar melentur diri kita tuan-tuan menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa pada Allah. Dia takwa ni tuan-tuan bukan macam pakaian, selesai puasa dapat pakaian disarung pada badan kita, tak. Tetapi takwa itulah tuan-tuan kepribadian individu yang betul-betul ta'abbud, merasai dan menjiwai keimanan yang sebenar-benar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dia tengok saja maksiat tuan-tuan, dia ingat Allah. Allahu Akbar, tabarakallah, na'udzubillah, astagfirullah. Takut dia pada Allah. Itu yang kita belajar tuan-tuan. Cuba mendidik diri kita menjadi orang yang tahu membawa segala anggota tubuh badan zahir ini, supaya dia sentiasa sujud pada Allah, ingat pada Allah. Itu yang Nabi ajar. Bila tengok maksiat, ana shaim. Nak cakap mengumpat, ana shaim. Nak mendengar benda larak, ana shaim, aku puasa. Sayang puasa aku. Diletakkan ibadah puasa di hadapan untuk apa tuan-tuan? Merasai sayang kepada ibadah puasa, tetapi hasilnya dia berjaya menjaga, memelihara dirinya daripada melakukan maksiat. Di sini tuan-tuan kita ditarbiyah. Bukan sekadar zahir yang perlu dijaga, sampailah dalaman. Di mana dalaman kita tuan-tuan? Hati kita. Keimanan, kepercayaan, pegangan akidah, itu yang pertama. Disusuli pula tuan-tuan dengan riak, takabur dan ujub. Nak buat satu-satu benda tuan-tuan, Allahu Akbar, tabarakallah, rasa riak, tak ikhlas. Orang yang melakukan ibadah tidak ikhlas tuan-tuan, mana mungkin dia boleh puasa? Mustahil. Orang yang tak ikhlas boleh puasa ke? Dia takkan dapat puasa tuan-tuan. Itu yang ustaz saya cerita orang Ramadan hari tu. Dia kata apa tuan-tuan? Dia buat sebuah cerita. Tengah hari tu tuan-tuan nak pergi sembahyang zuhur, seorang kanak-kanak tuan-tuan dia pergi sembahyang zuhur. Waktu nak ambil wuduk tuan-tuan, tiba-tiba nampak seorang pakcik duduk sebelah dia ambil wuduk. Kebiasaannya bila dia tengok pakcik tu ambil wuduk, waktu komo-komo, pakcik tu masukkan air dalam mulut, dia keluarkan balik air. Tiba-tiba tengah hari tu tuan-tuan, dia pelik, pakcik tu komo tu tak ada.
Balik tu tuan-tuan, dia tanya dengan ayah dia. Ayah dia pun tak tahu nak jawab macam mana. Ya, tadi pergi semayang, tengok pakcik tu dia komo. Tapi yang pelik, bila dia komo, air tu tak dibuang, dikomo lagi. Air tu tak dikeluar-keluarkan. Hilang macam tu je ya. Kemana air tu? Ayah dia terkejut. Apa jawab ayah dia? Allah sahaja yang tahu kemana air tu. Ini dia tuan-tuan. Di sinilah Allah Ta'ala ajar kita supaya kita menjadi orang yang benar-benar beriman pada Allah. Manusia tak nampak, Allah Ta'ala nampak. Mustahil tuan-tuan seseorang dia dapat menunaikan puasa dengan baik dan sempurna tuan-tuan kalau dia tidak mempunyai keimanan yang betul-betul baik dengan Allah. Mana tak je? Sambil bergumur minum air, masuk dalam tandas minum ais. Tu berapa ramai tuan-tuan toke-toke Cina yang mengadu tuan-tuan, pekerja-pekerja Melayu dia minum makan nasi tuan-tuan dekat stor. Allah Tabarakallah. Kalau betul-betul ada keimanan dalam dirinya tuan-tuan, dia tak takut dengan manusia, tetapi dia takut dengan Allah. Manusia tak cakap apa dia kira. Yang penting dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada dia nak kira takut van apa kata? Van jenazah, van mayat. Dia takut van mayat, bukan takut Allah. Ini dia tuan-tuan. Itu sebabnya tuan-tuan, kita lihat dan kita teliti hari yang ke-6 ni tuan-tuan, sejauh mana kita merasai dan menjiwai pertemuan kita dengan Ramadan. Jangan sampai tuan-tuan kita memburu Ramadan tetapi hasilnya kosong. Jangan tuan-tuan. Itu sebabnya terlalu banyak peringatan demi peringatan yang dibuat oleh Rasulullah SAW, dan terlalu banyak peringatan-peringatan yang diberikan oleh para sahabat dan juga para ulama, supaya setiap inci langkah yang kita lalui di dalam Ramadan ini, ia tidak sekadar